para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Kisah yang akan Brother Fai kongsikan kepada anda pada malam ini bertajuk Menyerupai. Pintu rumah diketuk kuat. Mila yang masih belum tidur terkejut dek ketukan itu. Mila tak sedap hati. Abang, siapa tu kat luar? Bisik Mila perlahan sambil mengejut suaminya yang tidur langsung tak terganggu. Abang, bangun bang. Siapa datang bermalam buta kat luar tu? Pintu masih diketuk. Mila jadi tak keruan. Suaminya mengeluh. Awak ni, tidurlah awak. Lewat dah ni. Apa yang awak bebel lagi ni? Ish. Bidin berpaling daripada Mila. Mila diam saja. Dia malas mahu ganggu suaminya berlebihan. Mila mengetap bibir, ketukan di pintu makin kuat kedengaran. Bunyi ranting dipijak. Seakan-akan ada orang berjalan di luar rumah. Ketukan di pintu masih bertalu. Bidin bangkit segera. Dia merungut. Siapa yang mengacau malam-malam buta ni? Mila di sebelah mendiamkan diri. Hei, siapalah tak reti bahasa kacau malam-malam buta ni? Aduh. Bidin bangun. Bang, jangan bang. Mila menegar. Kenapa pula? Dah tak reti diam tu. Baik pergi tengok aje. Bidin malas fikir panjang. Dia ingin jenguk siapa di luar rumahnya itu. Abang, mana logik orang datang malam-malam buta ni bang? Pukul 3 pagi dah ni bang. Mila menjawab. Suaranya separa berbisik. Habis tu, siapa yang ketuk tu? Hantu? Ha? Bidin celupar. Mila menepuk peha suaminya. Abang, jangan celupar bang. Dah malam ni bang. Apalah orang tua ni? Lalu Bidin pun berdiri. Dah, awak duduk sini diam-diam. Saya jenguk kejap je. 10 minit berlalu. Bidin masih tidak naik lagi. Ketukan di pintu masih kedengaran. Mila jadi tak menentu. Suaminya yang turun ke bawah entah ke mana. Entah suaminya tertidur di bawah, fikirnya. Bunyi tingkap. Rumahnya seolah-olah diketuk. Kedengaran lagi. Jadi Mila pun jadi panik lah. Mila. Oh Mila. Buka pintu Mila. Aku nak masuk ni Mila. Mila, bangun Mila. Suara teriak di luar rumah jelas kedengaran. Mila jadi cuak. Mila, buka pintu Mila. Aku tak nak tidur luar Mila. Suara tu sebiji suara suaminya. Mila mendiamkan diri. Mila, aku tak bawa kunci ni Mila. Mila mengerutkan dahinya. Nalurinya mengatakan itulah suaminya. Lalu Mila pun bangun. Perlahan-lahan dia merapat ke tingkap. Mila menyelak langsir. Suaminya sedang berdiri di halaman rumah sambil menyahut namanya. Abang ke tu? Yelah Mila, aku lupa bawa kunci lah Mila. Bukalah pintu. Jawab suaminya lagi berteriak. Mila segera ke bawah, membuka pintu. Namun, dia masih membaca surah suci. Sambil di tangan ada Yasin. Takut-takut itu puaka yang mengacaunya. Suaminya masuk ke dalam rumah. Peluh di dahi Bidin kelihatan. Lambatnya kau nak buka pintu Mila. Penat aku ketuk.
Abang pergi mana sampai berpeluh ni? Jenguk orang sampai keluar rumah ke? Tanya Mila. Apa kau cakap ni? Aku kan tadi meeting dengan penghulu. Borak dekat warung, lepas meeting baru balik ni. Jawab Bidin lalu ke dapur. Mila tiba-tiba jadi takut. Abang jangan main-main. Nak main apa Mila, oi? Betul lah. Tanyalah Tok Ketua nanti esok. Mila terduduk. Abang tak ada balik tadi ke? Bidin berkerut. Dia jadi tidak sedap hati. Apa dah jadi Mila sebenarnya? Jadi Mila pun menggigil ketakutan. Tadi abang dah balik awal. Abang dah masuk tidur dengan saya dah pun dekat atas. Astaghfirullahalazim. Sini Mila, sini. Dah, istighfar. Tak ada apa-apa ke Mila? Istighfar ya. Bidin memeluk Mila sambil mengusap kepala isterinya. Nampaknya puaka telah menyerupai dirinya malam itu. Nasib Bidin dan isterinya baik. Tidak ada apa-apa perkara yang buruk terjadi. Baiklah saudara, kisah yang kedua adalah mengenai bilik nombor 15. Setelah seharian bekerja di negara orang, Adrian sedang mencari hotel untuk malam itu. Puas dia mencari hotel yang murah, tetapi semuanya penuh. Maklumlah hari Minggu, semestinya ada keluarga yang bercuti ke sini. Dia tidak berputus asa untuk mencari hotel. Lalu, dia meletakkan keretanya di tempat letak kereta. Lega rasanya bila ada satu bilik kosong di hotel yang agak sederhana itu. Janji dia dapat tidur untuk satu malam. Adrian menekan loceng di lobi itu, tetapi masih tiada orang di situ. Lalu seorang perempuan dalam lingkungan 30-an sedang menuju ke arah Adrian. Adrian tersenyum, lalu bertanya kepada perempuan tersebut, masih ada bilik kosong lagi ke? Perempuan tersebut mengangguk, lalu memberikan kunci bilik kepada Adrian. Bilik 15. Adrian menekan butang lift dan sampai di tingkat 2. Agak sunyi malam itu. Tetapi tidak mengapalah. Mungkin ada yang sudah tidur di buai mimpi. Dia mencari bilik 15 dan membuka pintu bilik itu, lalu meletakkan beg pakaiannya di tepi almari. Dia baring buat sementara untuk hilangkan kepenatan. Tepat pukul 3 pagi, Adrian terjaga dan terdengar seseorang mengetuk pintu biliknya. Dia hairan. Takkan ada pula orang nak kacau dia pagi-pagi buta ni? Tak masuk akal. Dia tidak menghiraukan ketukan itu, lalu mencapai tuala yang tersedia di dalam almari itu. Sebaik saja habis mandi, dia terus solat. Selama ni, dia tidak pernah sujud kepada Sang Penciptanya. Sejak kematian isteri dan anaknya, dia mulai sedar dan bertaubat kepada Tuhan. Sebaik saja habis berdoa, dia ternampak satu kelibat perempuan yang sedang menuju ke arahnya. Dengan mukanya yang bernanah, mengalir air mata darah dan matanya yang merah, membuatkan Adrian kaku di tikar sejadah. Dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika itu. Hanya Tuhan saja yang tahu keadaannya ketika itu. Keesokannya digemparkan dengan berita yang tragis apabila seorang lelaki mati dalam keadaan ngeri di bilik 15.